لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah buat kita lagi berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu untuk kita sama-sama nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sahabat kau Ustaz pun dapat bersama kita lagi pada pagi ini. InsyaAllah kita bersama Sofi yang ini surah Al-Qasas ni, ayat 29 ni, Al-Qasas ayat 29. InsyaAllah kita bersama Ustaz mendapat kepahaman daripada ayat-ayat yang akan kita lalui pada hari ini mulai ayat 29. Allah. Sudah berapa? 40. 30 ya. Hilang. 41. 30 menit dah. 7 hari bulan dulu. 7 hari 1. 14 bulan 1. 41. Oh, tidak. Sampai 40 tu. Ayat 40. Oh. 41 dah. InsyaAllah ayat 41. 41 ke 30 menit. Saya tanya 30 menit ni dah. 3 bulan ni. Tidak. 3 bulan. Allah. 3 bulan. Dah balik ke Dia tanda buat versi lah kan. Okey dah. 3 bulan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita diberi kesempatan sekali lagi untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu tafsir pada hari Sabtu. Kita doa moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri kesihatan kepada kita, beri peluang untuk sama-sama kita menghayati ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tekad dalam hidup kita ini, insya-Allah kita boleh faham Quran. Yang kedua pula ialah kita cuba menghayati dalam kehidupan kita. Al-Quran sebenarnya seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Quran ma'dubatullah. Apa disebut fata'allamu ataupun fa'aqbalu alaihi fa'aqbalu ala ma'dubatihi in istata'tum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bersabda, Al-Quran adalah hidangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'dubah hidangan, atau berkata-kata lain maknanya faedah yang begitu banyak sekali daripada Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadaklah atau belajarlah daripada
hidangan tersebut sekadar jika apa saja yang kamu mampu. Data lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut satu perumpamaan Quran macam ma'dubah hidangan yang begitu lazat, hidangan yang begitu banyak apa dia manfaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah atau belajarlah daripada Al-Quran apa-apa saja dengan apa sekadar kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Itulah kata semua antara rumusan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Quran adalah ma'dubatullah ataupun hidangan Allah ataupun disebut sebagai apa dia ni manfaat yang begitu banyak sekali daripada Al-Quran Karim. Dan insya-Allah untuk hari ini kita akan bawa jalan ni. Bab 1. Kita akan start ayat 41 insya-Allah. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya. Kita akan selesai insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. ولكننا كنا مرسلين. تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم
فيقولوا ولولا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita dapat baca beberapa ayat pada pagi ini daripada surah Al-Qasas. Muslimin dan muslimat sekalian, saya nak ulang balik apa yang kita baca sebelum ini, di mana dalam surah Al-Qasas kita bermula dengan kelahiran Nabi Musa AS, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jaga Nabi Musa daripada dibunuh, jaga daripada Musa daripada ketakutan dan sebagainya. Kemudian yang kedua pula yang kita tengok bagaimana kehidupan Nabi Musa AS di istana Fir'aun. Kemudian lepas itu Nabi Musa keluar ke Madian, duduk sana lebih kurang beberapa tahun duduk sana, kerja dengan Syuaib ataupun dengan orang Saleh di negara Madian. Antara kerja mereka adalah kerja buah kambing. Kita dah bincang banyak sebelum ini hikmah di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan kerja-kerja para Anbiya alaihi wassalam di pihak awam sebelum dilantik jadi Rasul, dan antara kerja mereka adalah kerja buah kambing. Di mana pihak kambing ini kita dah bincang banyak perkara lah yang Allah Ta'ala nak bina dari segi ketahanan jiwa, dari segi ketahanan luaran dan sebagainya. Sebab Nabi ataupun Rasul akan dilantik oleh Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala buat persiapan yang begitu rapi sekali sebelum dilantik jadi Rasul, nak bawa manusia kepada kebenaran, nak bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan semua kita bincang juga tentang apabila Nabi Musa bawa risalah lepas daripada kerja di Madian, kemudian dia balik
kemudian dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ditugaskan untuk sapa Islam pada Firaun, iaitu raja yang raja pada masa itulah. Di mana tuan-tuan semua kita dapati dalam sejarah perjuangan dakwah para Anbiya alaihissalam ini, di mana dia mula agama ni itulah. Maknanya dia bukan mula di lalai-lalai dan sebagainya. Sebab ada di kalangan orientalis barat ataupun orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Ta'ala ni, dia kata sebenarnya agama ni lahir di dalam hutan. Apabila manusia ni dia tak mampu untuk dia tak mampu nak berdepan dengan satu keadaan, akhir sekali dia rasa di sana ada kuasa dan sebagainya. Kata lain maknanya lahir agama ni gitu. Sedangkan apa yang kita bicara dalam Quran itu, semua tengok dalam kisah risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam adalah berdepan dengan raja, kan, pemimpin negara dan sebagainya, kan. Kemudian tentu semua dalam nak jumpa dengan Firaun, Allah Ta'ala buka dengan beberapa perkara lah. Kita bicara kerana ilmu dan sebagainya, mukjizat. Kemudian satu lagi ialah Allah Ta'ala dia letak bersama dengan Nabi Musa alaihissalam Harun, sebagai sebagai pembantu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun tuan-tuan semua adalah keluarga kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Musa minta khusus Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, waja'alli waziran min ahli, itu Allah dia minta Allah Ta'ala sebagai pembantu dia di kalangan keluarga dia. Saya pernah sebut dulu ni tuan-tuan semua, ada Islam tak salah kita ambil keluarga kita jadi semua ni pembantu kalau dia ada kelayakan. Dia bukan timbul masalah syukuran ni, tak Quran ni. Yang tak bolehnya kita ambil orang tak kelayakan, kemudian kita buat satu bagi satu tugas, itu kita tak sayang. Tapi kalau satu orang itu benar-benar ada kemampuan, walaupun keluarga kita sekalipun, maka dia tak ada masalah. Mana yang kita bicara tentang Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa minta setina Allah Subhanahu wa taala, waj'alli waziran min ahli, ya Allah jadikanlah pembantu aku di kalangan keluarga aku. Kemudian tentu semua Allah Ta'ala perintah kedua orang ini supaya berdepan dengan Firaun. Allah Ta'ala janji kedua ini akan diberi kejayaan. Apa dia ni, bi ayatina antuma wa man taba'akum al-ghalibun, di mana Allah Ta'ala bagi satu semangat pada dia orang, di mana dia akan dapat kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua apabila sampai pada Firaun, kita dah bicara apabila sampai Nabi Musa dan Harun pada Firaun dengan bawa bukti mukjizat yang begitu nyata. Tapi perangai pemimpin yang ada sikap takabur ni, perangai pemimpin yang ada sikap hati tak suci, dia sanggup tolak muntah-muntah tanpa rasa, tanpa dalil ke apa dah lah. Dia kata qalu hadza sihrun, qalu ma hadza illa sihrun muftara wa ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Di mana tu semua dia orang tolak muntah-muntah. Tolak tu bukan kerana dakwah yang dibuat Nabi Musa tidak benar, kan, tapi sikap takabur tu, wastakbara wa junuduhu tu, sebenarnya sikap takabur dia yang tak akan jadi penghalang kepada dia menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita bicara juga sebelum ni, Firaun ni dalam usaha untuk dia nak meyakinkan pengikut dia, nak meyakinkan tentera dia, nak meyakinkan orang bawa hadiah supaya sebab hadiah bawa dia adalah benar. Maka dia berpura-pura konon nak cari kebenaran, minta daripada Haman, orang yang perancang hebat pada masa itu, supaya buat satu bangunan dia boleh naik, dia boleh tengok sekali, boleh tengok dia jumpa dengan konon yang jumpa dengan Tuhan yang dakwah Nabi Musa alaihissalam. Itu tu semua dia buat-buat lah, buat konon cari kebenaran untuk nak kabur pemikiran masyarakat apa yang dia buat tu adalah benar. Sedangkan apa yang dia buat tu, dia minta kabur semua tadi adalah satu benda yang pura-pura lah, pura-pura nak tunjuk kata dia ni orang yang benar, nak cari kebenaran dan sebagainya. Kemudian tentu semua lepas daripada tu, kita bicara sebelum ni, maknanya saya dah sebut tadi, dia tolak dakwah Nabi Musa alaihissalam kerana ada sikap takabur. Wastakbara wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa zannu annahum ilaina la yurja'un. Di mana tuan-tuan semua dia ada dua sifat besar yang membuatkan dia jadi penghalang kepada menerima kebenaran.
dan dia sanggup kata bukan-bukan kepada Nabi Musa AS. Yang pertama sekali penyakit takabur. Kita dah bincang panjang sebelum ni. Antara apa dia ni, penyakit yang pertama sekali lahir di dunia adalah sikap takabur yang dibawa oleh iblis. Tidak tunduk kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya sembuh, supaya bersujud pada Adam alaihissalam, tapi dia takabur. Maknanya itulah di antara penyakit yang mula-mula sekali lahir di dunia ni, yang menyebabkan manusia ni terpesona daripada kebenaran. Yang kedua pula tuan-tuan semua, yang menyebabkan dia ni sanggup tolak dan sanggup kata bukan-bukan kepada Nabi Musa AS sihir dan sebagainya, ialah wazannu annahum ilaina la yurja'un. Iaitu dia tak percaya kepada hari akhirat. Manusia ni apabila dia tak percaya kepada hari akhirat, hari kebangkitan, hari hisab, maka tidak tanduk dia, kadang-kadang tidak tanduk dan tidak menampak maknanya dia ni ada masa depan dan sebagainya. Sebab tu orang tak beriman pada hari akhirat ni, dia buat pelik-pelik, kecil kadang-kadang tak terkawal, perbuatan dia pun tak terkawal dan sebagainya. Inilah sikap yang apa dia ni, yang ada pada Fir'aun. Akhir sekali tuan-tuan semua, sikap ni berpanjangnya Allah Ta'ala bertindak, fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi. Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala bertindak di mana binasa dia orang. Allah Ta'ala binasa Fir'aun dan tentera-tentera dia. Dia tak sebut rakyat. Boleh jadi rakyat dia ni tak setuju dengan Fir'aun, tapi kena tindak. Yang orang jadi yang support kepada kejahatan, kezaliman Fir'aun adalah tentera-tentera dia ataupun orang atas. Akhir sekali Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam air laut. Tuan-tuan semua, kita bincang sebelum ni, air laut ni juga Allah Ta'ala selamat Nabi Musa AS. Allah Ta'ala dia boleh guna segala tentera-tentera di muka bumi ni sama ada untuk kebaikan ataupun sebaliknya. Di mana kalau sebelum ni kita tengok Fir'aun Musa AS selamat, dia diselamat oleh Ta'ala dengan air laut. Air laut telah selamat Nabi Musa AS. Tapi dalam kisah Fir'aun ini Allah Ta'ala berubah dia. Allah Ta'ala baca Fir'aun dengan menggunakan air laut, tenggelamkan dia. Ini semua adalah kuasa-kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fanzur kaifa kana akibatul zalimin. Maka Tuhan kata, tengoklah bagaimana akibat yang berlaku kepada orang zalim. Tuan-tuan semua, ayat-ayat ini sebenarnya dia turun di masa Rasulullah SAW dia berdepan dengan tentangan yang betul dahsyat di kota Makkah Al-Mukarramah. Ayat-ayat ini diturun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghiburkan hati Nabi. Maknanya bukan Nabi sahaja yang ditentang oleh Quraisy, tapi sebenarnya Nabi Musa dan juga Nabi-Nabi lain yang bawa kebenaran juga ditentang oleh dia orang itu. Dia ditentang oleh manusia-manusia yang tidak nak pada kebenaran. Kemudian Allah Ta'ala sebut pula maknanya kena ingatlah, kena perhati di mana orang zalim lagu-lagu mana pun akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu maknanya kekurangnya ayat ni satu tamparan ataupun satu peringatan kepada Quraisy yang menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya dia perhati di mana orang dulu telah dibinasa oleh Allah Ta'ala sebab kezaliman. Kamu begitu juga. Tak mustahil bagi Allah Ta'ala, wahai Quraisy, wahai orang musyrik, akan dibinasa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nari wa yawmal qiyamati la yunsarun. Di mana tuan-tuan semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut ayatnya, ayat 41 ni, dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Di mana Allah Ta'ala sebut Fir'aun dan juga orang besar di kalangan dia ialah di mana kerja dia adalah bukan ajak manusia kepada kebaikan. Kerja dia ni pemimpin ni, sepatutnya pemimpin ni dia bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kepimpinan yang dibawa oleh Fir'aun dan juga orang besar dia orang rupa-rupanya beda. Dia ajak manusia kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ajak supaya manusia kufur kepada Allah, kufur kepada Nabi Musa AS. Ini semua adalah jalan kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepatutnya manusia dan apabila diberi amanah untuk jadi pemimpin, dia kena gunalah tugas tu untuk bawa manusia kepada kebenaran. Tapi dia tidak, Allah Ta'ala jadikan mereka ni pimpinan untuk bawa kepada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yawmal qiyamati la yunsarun. Pada hari kiamat mereka tidak akan diberi pertolongan.
Dalam dunia ni orang dia puja dia, tuan-tuan semua. Dalam dunia dia rasa dia besar. Firaun kalau tengok dalam Quran banyak kebanggaan dia yang dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi dan sebagainya. Kan? Macam mana dia keangkuhan dia tunjuk dalam kehidupan dunia. Tapi tuan-tuan semua, keangkuhan itu tidak berakhir dengan macam itu lah. Di hari akhirat Allah Taala hina dia kan. Di mana Tuhan kata wa yaumal qiyamati la yunsarun, pada hari akhirat mereka tidak diberi pertolongan, tidak diberi pertolongan, kemudian tak ada orang boleh selamat dia dan mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tuan semua satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang kedebel lagu mana pun dalam kehidupan dunia, dia tak kedebel semua. Dia tidak akan hebat semua. Kalau lah kehidupan dalam dunia dia tidak tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi maknanya akhirat bukan masa dia lah. Akhirat dia tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua, wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah. Wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kehidupan dunia lagi tu semua mereka ni dilaknat. Kan, cuba tengok dah ni tak ada seorang abuk yang puji apa dia ni, puji kehebatan apa ni, puji Firaun. Kan semua dia laknat, kutuk dia belaka. Lepas tu kita panggil wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah. Dalam kehidupan dunia ni, di antara benda yang menunjuk ialah mereka ni akan dilaknat. Kan? Dia kata kalau itu kita saya adalah laknatan wa khizyan wa ghadaban ala asnatil mu'minin wal anbiya'i wal mursalin. Kan mereka ni akan dilaknat oleh orang beriman, oleh para anbiya dan para rasul alaihi wassalam. Betullah tuan semua, macam mana nak ceritanya, hebat lagu mana pun kalau tak ikut landasan atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tak soleh hebat, tapi dia tidak ada kemuliaan. Dalam dunia lagi, orang-orang yang baik-baik dalam dunia ni tidak restui ataupun tidak ada satu say pun kita panggil pada untuk puji dia dan sebagainya. Bahkan semua tu di kalangan beriman, para anbiya laknat sikap yang daripada Firaun dan juga kuncu-kuncu dia. Kemudian wa yaumal qiyamati minal maqbuhin, di hari akhirat. Maqbuhin maknanya orang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari akhirat tak ada siapa satu lah dia. Dari dunia macam saya sebut tadi lah, orang puja dia, dia rasa dia hebat, dia rasa dia boleh buat segala-galanya, tapi di akhirat sikit pun tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat dia nak rahmat. Akhirat tak ada benda lain selain pada rahmat. Tu di antara benda orang yang paling nak sekali untuk selamat diri mereka daripada seksa dan sebagainya. Maka orang macam ni, Firaun ni dan juga kuncu-kuncu dia ni, sikit pun tidak dapat apa dia, tidak dapat rahmat. Bahkan mereka ni akan dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maqbuhin itu maknanya matrudin, al-mub'adina an rahmatillah, iaitu orang yang apa dia ni dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada nilai itu semua. Bila sampai situ, maknanya manusia dah pula sampai peringkat Tuhan tak bagi rahmat, Tuhan jauh diri mereka daripada rahmat, tak ada kata satu lah. Tidak ada nilai, tidak ada harga sekapuk dalam kehidupan dia. Itulah tuan semua, apa dia kesal, apa dia ni hebat macam mana sekali pun Firaun yang bina tamadun yang begitu hebat kan, tapi akhir sekali dilayani oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan layanan yang betul teruk sekali. Ini semua adalah hasil daripada apa yang dibuat dalam kehidupan dunia ni. Kemudian lepas daripada tu berlakunya apa dia ni tenggelam Firaun dan juga kaum dia dan sebagainya. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala apa dia dikurnia kepada Musa alaihissalam kitab Taurat. Wa qad ataina Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Dan semuanya telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran.
Tentu semua Allah Subhanahu wa ta'ala lepas daripada kebinasaan Fir'aun dan sebagainya, Allah Ta'ala atas satu panduan pada Nabi Musa lah. Atas panduan atau mata kitab Taurat, dia akan jadi panduan apa dia ni kepada manusia. Dan ayat ni tentu semua Allah Ta'ala sebut beberapa keistimewaan apa dia ni ataupun sifat yang ada pada kitab Taurat. Kitab Taurat ni adalah kitab tentu semua adalah sebagai apa dia ni kitab yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi Musa lah. Dan itulah maknanya sebagai Allah Ta'ala tak cukup dengan hantar Nabi Musa, kemudian hantar pula panduan daripada langit, iaitu disebut sebagai kitab untuk memandu manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ni tentu semua Allah Ta'ala sebut apa dia ni beberapa sifat yang ada pada kitab Taurat ni. Yang pertama sekali sebelum kita bicara sifat ni, kitab ni turun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala binasa gurung-gurung sebelum ni. Kan? Panduan gitu ke tak ada ke semua. Lepas tu kata kitab Taurat kepada Nabi Musa AS, di mana yang pertama sekali ialah sifat dan basairul linnas. Basairul linnas ni kita panggil pelita, dalam kitab kita sebut pelita ataupun dia panggil cahaya kepada manusia. Di mana panduan dalam kehidupan manusia dia boleh tahu mana molek, mana tak molek. Itulah peranan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala di basairul linnas sebagai pelita ataupun cahaya untuk nak apa dia membimbing manusia. Kemudian boleh memperkenalkan kepada manusia hak mana molek dan hak mana tak molek yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita panggil basairul linnas. Kemudian yang kedua pula ialah hudan. Sifat yang ada pada kitab Taurat ni hudan. Hudan ni maknanya beri petunjuk lah. Tunjuk jalan yang benar. Bagi petunjuk hak mana sesat, jalan mana hak betul dan jalan mana hak sesat. Ini dia panggil peranan apa dia kitab Taurat itu sendiri. Yang ketiga pula tentu sebenarnya hudan. Apa yang ketiga pula adalah rahmat. Ini rahmat kepada orang beriman. Rahmat kepada orang beriman. Ada juga tunjuk ajar kepada apa dia ni, kepada amal soleh. Bagaimana nak buat amal soleh dan sebagainya. La'allakum yatadzakkarun, supaya manusia ni apa dia ni mengingat, menjadi pelajaran dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebalik Allah Ta'ala atas kitab Taurat. Inilah tentu semua di antara apa dia ni panduan yang Allah Ta'ala hantar melalui Nabi Musa AS yang dikenali sebagai apa? Sebagai kitab Taurat, di mana fungsinya adalah basairul linnas wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Itulah tentu semua antara benda yang Allah Ta'ala hantar Nabi Musa AS apa dia sebagai panduan kepada pengikut dia. Kemudian lepas daripada itu tentu semua kita tengok apa dia ni ayat berikut pula ialah ayat yang ke-44. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minasy syahidin. Tentu semua ayat ini maksud dia dan engkau wahai Muhammad tidak berada di sebelah barat lembah suci Tua ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Di mana peristiwa yang berlaku tentu semua yang kita dah bicara tadi, Rasulullah tak ada pada masa itu, tapi maklumat ini semua dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi tak ada pada masa itu, tapi maklumat Nabi mana? Maklumat ini adalah maklumat yang apa dia ni yang dibekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beritahu bagaimana benda itu berlaku. Inilah tentu semua ceritanya. Nabi ni satu daripada mukjizat Nabi bukan orang sekolah macam orang lain. Dia orang ngaji kata maklumat tu ada. Kan segala maklumat yang berlaku itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bukti kepada kita bahawa maklumat ini adalah maklumat yang benar. Kan Al-Quran adalah satu benar-benar yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kisah sebelum ni kita pun tak tahu tentu bagaimana yang berlaku sebelum Nabi Musa sebelum ni. Kan daripada masa itu Nabi pun tak ada. Tetapi apa dia ni Nabi boleh cerita benda-benda gitu. Ini semua adalah bukti apa dia ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah hikmah tentu semua Nabi ni antara apa dia ni hikmah Allah Ta'ala hantar Nabi ni, utuh Nabi di kalangan ummi, di kalangan orang tak pandai baca, tak pandai menulis.
Kan? Saya pernah sebut sebelum ni, tak pandai baca tak menulis Nabi adalah satu mukjizat kita panggil. Hikmah Allah SWT tersendiri. Tapi kalau kita tak boleh, kalau kita tak pandai baca, tak pandai menulis ke apa, semua satu keaiban. Satu benda yang cacat juga dalam perjalanan hidup kita. Tapi Nabi tu hikmah Allah Ta'ala hantar Nabi dan kadang tak pandai baca, tak pandai tiba-tiba maklumat yang begitu banyak yang nampak Nabi sampaikan. Nak cerita bahawasanya gapo yang Nabi bawa tu antara hikmah adalah nak cerita kepada kita bahawa oleh kerana Nabi tak mengerti, tapi Nabi boleh bawa cerita-cerita macam tu. Ini menggambarkan kepada kita bahawa Nabi adalah orang yang dapat pada utusan Allah SWT dan segala maklumat disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ni orang ngaji katakanlah, orang ngaji, orang pandai baca ke apa semua, orang tak heran pun dia boleh cerita kalau ke mana. Sebab dia ngaji dengan ilmu dia. Tapi dia kata Nabi seorang profesor hebat katakanlah, tiba-tiba bawa Quran yang mengandungi berbagai-bagai ilmu ni. Orang tak heran lah. Sebab Nabi ngaji lah. Tapi Allah Ta'ala hantar Quran yang cukup hebat ni, yang berbagai-bagai benda yang dibincang dalam Quran ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti Rasulullah adalah utusan Allah, bukti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cuba tengok dalam ayat yang terbaca tadi kan, Nabi tak ada pada masa tu. Ketika berlaku perbincangan Nabi Musa alaihissalam di Madian dan sebagainya, dan kisah-kisah berlaku Nabi Musa tak ada, Nabi tak ada pada masa kunta minasyahidin. Nabi tak ada pada masa, tapi Nabi boleh cerita bagaimana kita. Kan, cerita-cerita ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut pula ialah walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur fama kunta thawiyan fi ahli madyan tatlu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Kan? Dan tetapi kami telah menciptakan beberapa umat dan telah berlalu atas mereka masa yang panjang. Tuhan katalah, masa begitu panjang. Dan engkau wahai Muhammad tidak tinggal bersama-sama penduduk Madian dengan membaca ayat-ayat kami kepada mereka, tapi kami telah mengutuskan rasul-rasul. Dan tetapi apa dia ni, kami telah mengutuskan rasul-rasul. Maknanya maklumat yang berlaku sama ada tuan-tuan semua, maklumat yang begitu apa dia, cerita-cerita dulu ni adalah Allah Ta'ala baru balik melalui Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa tu Nabi tak ada Muhammad. Memakun tasawiyan fi ahli Madian. Masa Nabi duduk di Madian, Nabi Musa duduk di Madian bersama orang soleh kan. Nabi tak ada pada masa tu. Kan? Tapi nak cerita kepada kita tu macam saya sebutlah tu semua, nak cerita, nak gambar kepada kita bahawa maklumat-maklumat semua ini dan rasul-rasul yang diberi maklumat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini menggambar kepada kita bahawa kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu semua kan. Ini nak ceritanya gitulah. Segala maklumat apa dia ni disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pergi lagi tu semua, ma kunta bijani turi iznadaina walakin rahmatan min rabbik litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Ayat yang ke apa dia ni 46 ni. Dan engkau wahai Muhammad tidak berada dekat bukit Sinai, Tur Sina. Kan, pada masa berlaku peristiwa yang kita bincang sebelum ni, Nabi tak ada masa tu. Kan, ketika kami menyuruh Musa, tetapi kami utuskan engkau sebagai rahmat daripada Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pelajaran. Itu semua yang pentingnya maknanya Nabi ini adalah kesenambungan daripada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ni sama ada kepada Musa kepada orang lain telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu mukjizat Quran yang telah khabarkan berita-berita itu berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala sebut pula peranan Nabi pula. Mari pula Nabi, kan, senambungan daripada orang dulu tu. Mari Nabi kerja Nabi kepada dia, kan? Di mana Nabi mari ini semua adalah rahmat daripada Allah Taala untuk selamat manusia. Kan, manusia dalam keadaan dalam keadaan sesat. Dan macam Nabi
Nabi Muhammad lah. Sebelum Nabi Muhammad mari ni beratus-ratus tahun, manusia maknanya semua berhala. Kan? Beratus-ratus tahun semua berhala. Adalah kerana tidak ada orang yang nak bawa kebenaran, tidak ada orang yang nak menyampaikan kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali dengan rahmat Tuhan itu semua, Allah Taala hantar Rasul. Kan? Hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta aku litundhira qauman ma atahum min nadhirin. Hatta kemudian hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kepada dia orang lah. Dia panggil bagi inzar, bagi peringatan kepada dia orang. Bagi peringatan kepada dia orang lah. Macam Nabi lah. Nabi adalah manusia yang dipilih oleh Allah Taala untuk beri peringatan kepada dia orang ni, sebab lama lah mereka ni dia tidak dapat peringatan dan pelajaran, kan. Dan kata lain tuan semua, ini ayat adalah nak gambar kepada kita bahawa rahmat di sebalik kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan, untuk nak ajak manusia, bagi peringatan kepada manusia dan juga bagi pelajaran kepada manusia, peringatan dan sebagainya, supaya dia orang ni kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Maknanya kerja Nabi macam kerja Nabi-Nabi dulu lah, kan. Kemudian bikut walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ila rasulan fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Kemudian tentu semua ayat ni pula ialah maksud dia dan ayat 48 tu, maka kata dia 47 dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikut ayat-ayat engkau dan kami termasuk dalam golongan-Mu. Maknanya Nabi dimangkit oleh Allah Ta'ala supaya tak jadi hujah kepada dia orang, kan. Sebab apabila manusia ni tuan semua siapa Afrika, dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi bala, boleh jadi musibah akan berlaku dalam kehidupan dia orang, kan. Maka apa dia tuan semua, takut-takut dia orang lepas ni, takut dia orang kata apa dia, takut dia kata alasan kami ni tak pernah dibawa ni peringatan pun bagaimana kami ditimpa musibah. Maknanya kebangkitan Nabi tak akan pada kekurangannya tidak timbul hujah di kalangan dia orang, kan. Sebab dalam ayat yang 47 tu kata dia, agar mereka tidak menyatakan ketika ditimpa azab mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, kan. Akhir sekali apabila katakanlah takdir, katakanlah Nabi ni tak dihantar, kan, dia orang beralasan lah. Apabila dia orang kena timpa azab daripada Allah Ta'ala, mungkin dia orang akan beralasan. Contohnya kalau lah Allah Ta'ala ni hantar Rasul berapa semua, kan. Maka ucapan ni tentu semua tak akan timbul lah kalau dah Rasulullah timbul daripada dia, Rasulullah dia bangkit daripada dia, kan. Sebab kalau minggu kaedahnya apabila manusia jauh daripada Tuhan ke apa semua, tak ada orang beri peringatan ke apa semua, maka di sana akan timbul musibah. Allah Ta'ala akan tolong bala dan sebagainya dengan sebab kerja-kerja yang mereka lakukan. Mereka akan mendakwa, apa tak tahu Rasul kami dulu, bagi tahu kami dulu, kan, supaya kami tak terjebak dengan benda-benda gitu, kan. Maknanya dia boleh jadi benda tu akan berlaku itulah tuan semua dah. Dia katakan apa? Laula fayaqulu rabbana laula arsalta ila rasula. Dia kata, ya Allah, kata dia, apa dia ni tak hantar Rasul kepada kami. Apabila katakanlah dia kena azab, jadi kecek itulah. Apa tak hantar Rasul kepada kami boleh ikut ayat-ayat engkau, ya Allah, dan kami akan jadi orang beriman. Kononnya alasan gitulah. Dah, maka sebelum alasan itu diperkatakan macam itu, maka Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lepas ni tak ada alasan ke apa dah. Tak ada alasan ke apa, tidak alasan kata tak hantar Rasul, tidak alasan tak hantar apa dia ni, orang-orang yang tidak hantar apa dia ni, orang boleh beri peringatan kepada dia, akhir sekali dia boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang masyarakat kita ni berlaku kat betul kadang-kadang, kan. Kita tengok apa orang tak mengajar kadang-kadang, padahal dia tak pergi Rasul tu ada orang mengajar, ada orang beri peringatan, ada. Tapi dia buat alasan lah. Kenapa tak ayat dia dulu ke apa semua, kan. Dan kaya benda tu dah berlaku dah macam Nabi lah. Bila Nabi dimangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada alasan lah, kan. Tak ada alasan kerana dia tak beriman, kerana tak ada orang yang suruh dia
Dia tak beriman kerana tidak ada bibi dia dan sebagainya. Maka itulah tuan-tuan semua dikatakan hikmah di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasul ni. Yang pertama tadi kita bicara sebagai peringatan kepada dia orang. Yang kedua lepas ni tak jadi hujah kepada dia orang dah. Kan, tak jadi alasan kepada orang kerana Nabi tak dihantar dan sebagainya. Kan, tak jadi alasan kepada orang maknanya tak beriman ni kerana tak ada Nabi, tak ada apa kan, tak ada alasan sekali apa. Maka itulah di antara hikmah pada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Terus semua apabila mari kebenaran kan, ni tabiat yang berlaku di kalangan orang kafir ni. Kalau dikata muka dia sama perangai ni kepada orang dulu begitu juga. Falamma ja'ahum bil haqq falamma ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya mislama utiya Musa. Falamma pada ni ja'ahumul haqqu min 'indina qalu laula utiya mislama utiya Musa. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihran tadhahara wa qalu inna bikullin kafirin. Okay. Cuba tengok sikap yang ada pada kafir Quraisy tentu semua kan, apabila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Quran, bawa kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, gapo dia kata cuba tengok. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran Al-Quran daripada sisi kami, Tuhan kata, mereka berkata, kenapa tidak diberikan kepada Muhammad seperti apa yang telah diberikan kepada Nabi Musa dahulu? Alasan. Apabila Quran cukup dah kita kira kan dengan kebenaran Nabi Muhammad ataupun orang kenal berlaku kehebatan dia. Daripada kecil lah kita kenal, daripada muda kita kenal dengan Al-Amin. Kemudian bawa budak Quran yang begitu jelas kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba alasan dia minta, dia kata apa dia? Dia kata comel kalau Nabi Muhammad bawa apa yang seumpama apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Mau tengok apa dia macam tak ada macam Nabi Musa kan apa tukar nanti apa semua nampak benda-benda yang keajaiban yang berlaku. Tengok dia boleh tengok boleh jadi kata beriman kepada Allah SWT. Okay, sebab kafir kita kadang-kadang dia tak beriman mana pun benda baik ni. Dia kalau boleh nak tengok depan toko depan dia. Itu pun alasan ya. Macam berlaku daripada masa Nabi Musa tak tahu semua kan. Walaupun nampak jelas apa dia ni kebenaran Musa, dia tahu tak juga. Kan? Cuma alasan dia orang kan. Apabila datangnya kebenaran, macam saya sebut tadi lah. Kalau cukup dah lah kalau dia berhati kepada kehidupan Nabi Muhammad, kalau dia berhati kepada kandungan Quran, dah cukup untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Rasulullah. Tak perlu kepada orang lain. Ya, tapi sikap manusia ni apabila dia kehafal kita panggil ni alasan lah. Alasan berbagai-bagai kerana tak sedih berkata tadi lah. Antara alasan dia kata dia apa tak bagi apa yang diberi kepada Nabi Musa lah, kepada Nabi Muhammad supaya yang diberi kepada Nabi Musa. Mana seolah-olah maknanya kalau lah bagi macam Nabi Musa boleh jadi pupuk dia beri pula kata dia kata. Itu alasan dia kan lah. Tapi tu yang jawab kan Tuhan kata kan. Dan benda yang Tuhan bagi kepada Musa banyak kita dah bincang sebelum ni kan. Tukarnya, kemudian apa dia ni tangga dia putih bercahaya dan sebagainya. Kemudian apa Allah Ta'ala tu berbagai-bagai apa dia ni kemudahan kepada pengikut Nabi Musa AS melalui mukjizat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Musa. Kan? Tetapi itu semua Tuhan kata kepada awalam yakfur bima utiya Musa min qablu. Kan? Bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dahulu? Kan? Makna walaupun Tuhan tunjuk kepada Musa dia pun tak beriman juga kan. Baik iman dia bukan masalah, dia iman masalah hati, ketundukan manusia kepada Allah Ta'ala. Mari gapo hebat macam mana sekali, kalau hati tak nak tunduk pada kebenaran, dia tolak juga lagu-lagu mana pun. Tak, macam dia awak alasan nak ikut, kalau lah Allah Ta'ala tunjuk kepada Muhammad kepada Tuhan bagi kepada Musa AS. Tuhan kata kepada Tuhan kata awalam yang purma utiya Musa min qablu. Tidakkah mereka dulu juga walaupun tengok kehebatan Nabi Musa, tengok mukjizat yang berbagai-bagai yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa AS, dia tak beriman juga. Kan? Nak ceritanya alasan itu memang tak tepat lah. Kalau dia orang nak beriman sungguh pada dengan Quran cukup dah. Tak perlu kepada benda-benda yang luar biasa mana berlaku kepada Nabi Musa AS.
Alasan ialah alasan kan. Alasan semata-mata alasan bukan nak pada kebenaran. Ini tentu semua tabiat yang ada pada manusia yang tak boleh beriman, maknanya berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai apa dia ni dia panggil apa dia ni sebab-sebab lah kenapa dia tak boleh gitu kan nak gotong, tapi akhir sekali tak boleh juga kan. Qalu sihran tadhahara wa qalu inna bikullin kafirin. Kemudian mereka dahulu berkata Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang saling membantu. Dan mereka juga berkata sesungguhnya kami sama sekali tidak mempercayai semua mereka itu. Okay. Antara alasan lah, kata alasan Allah Ta'ala, kalau Tuhan bagi macam Nabi Musa dulu, dia beriman. Tapi Tuhan cuba bangkit balik. Tuhan kata tak ada, dulu begitu juga. Walaupun dia orang tengok kebenaran berbagai-bagai, tapi dia masih mengatakan qalu sihrani tadhahara. Dia kata kepada Musa dan Harun, sihir berlaku ni. Kan? Kalau saya beriman kan, gitulah rasa dia sihir kata dia. Bukan sekadar tu dia cakap, dia kata apa dia? Qalu inna bikullin kafirin. Maka kata dia, kami semua tu adalah kufur, tak percaya berlaku kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Kan? Gitulah sebenarnya alasan alasan ni kan. Tapi sebenarnya dia ada ego, dia kata saya terima kebenaran. Okay, buat alasan-alasan berbagai-bagai. Tapi sebenarnya mereka tak si pada kebenaran. Akhir sekali terus Allah Subhanahu Wa Taala pada dia ni sebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Okay. Mana sikap yang ada pada Nabi Musa, kaum dia sama serupa tu dengan sikap yang ada pada Nabi pada umat pada Quraisy. Kan, begitu juga dia dakwa Nabi Muhammad sahih kepada semua kan, tak percaya pula kepada Muhammad SAW kan. Akhir sekali Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, Qul fa'tu bi kitabin min indillahi wa ahda minhuma attabi'u in kuntum shadiqin. Nabi diminta cabar pada dia orang, pada Quraisy ni kan. Alasan ni kemudian akhir sekali tak boleh beriman juga. Sekali dia ucap macam apa diucap oleh kaum Nabi Musa AS, sihir lah, kemudian tak percaya dan sebagainya. Akhir sekali Nabi SAW pada yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya cabar dia orang. Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah Ta'ala yang mana kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Nasib aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Ya, Nabi kata, bawa Quran, bawa selain daripada Quran, bawa selain daripada kitab Taurat yang rasa lebih betul daripada Al-Quran. Aku nak ikut Nabi kata. Kan? Itu cabaran Nabi kepada dia orang lah. Nabi cabar dia, kalau tak boleh ikut belakang, bawa apa dia selain daripada Quran, selain daripada kitab Taurat. Maknanya kitab yang lebih betul dan lebih jelas daripada keduanya. At-tabi'u. Nabi kata aku akan ikut sekiranya kamu ni benar-benar boleh buat begitu. Kan? Ini tentu semua di antara jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Nabi cabar dia orang, tak boleh beriman tak apa. Tak kadang mau tak kena Quran, bawa Quran lain. Bawa kitab Taurat lain, kan? Nabi kata kalau nak comel, molek ke apa semua, aku bersama ikut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tentu sebenarnya ceritanya bagaimana apa dia ni keadaan Nabi kan. Nak dakwah manusia kepada Allah Ta'ala di kota Mekah ni bukan mudah lah. Terpaksa berdepan kerana manusia yang berbagai-bagai. Gini kan. Tapi kesimpulannya tak serik kepada Islam lah. Tak serik pada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun berbagai-bagai alasan kan. Nabi bujuh lah dia ke apa semua pun tak pakai lah. Yang penting tak serikut. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ayat yang ke-50, maka jika mereka tidak menjawab cabaranmu, lalu tak boleh nak terima cabaran Nabi, tak boleh nak bawa Quran, tak boleh nak bawa kitab Taurat mana itu Nabi Musa AS, tak boleh kata dia. Maka ketahuilah bahawa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Pokok dia
agama ni bukan nak kepada kebenaran, tak kan? Nak ikut hawa nafsu. Kan? Ada jenis-jenis manusia gini kan, apabila nafsu dia memandu kehidupan dia, akhir sekali dia tolak belakang segala kebenaran. Walaupun jelas kebenaran daripada dia, kalau dia ada puja nafsu, maka tergelar habis kebenaran walaupun di hadapan dia, walaupun nampak jelas benda tu. Sebab tu Nabi SAW sebut, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, ketahuilah pokok demo tu senang, tak ikut kamu wahai Muhammad, tak lain tak bukan kerana dia orang itu akan ikut hawa nafsu dia, kan. Hawa nafsu ni tentu sama satu benda yang bahaya lah. Di mana yang kita dah bincang semua. Di antara faktor yang menyebabkan manusia yang tolak kebenaran, di antaranya ialah kerana ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu lah. Dalam Quran banyak isyarat-isyarat pada benda begini lah. Apabila manusia mempertahankan hawa nafsu ni, gitu lah. Akhir sekali maknanya dia akan tolak kebenaran. Kemudian saya kata, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan sesiapa yang lebih sesat, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Maknanya tuan-tuan semua nak cerita ni, hawa nafsu ni kalau kita tak kawal dia akan merusak manusia. Itulah sepanjang sejarah yang kita dapati, maknanya antara punca yang besar yang menyebabkan nafsu, yang menyebabkan manusia sesat kerana hawa nafsu. Kalau tengok dalam ayat ni, itulah Nabi buat kesimpulan kepada kita, maknanya Allah Ta'ala ajak Nabi sebenarnya dia orang tak ikut Nabi Muhammad, tak lain tak bukan lah, kecuali apa dia ni, dia orang memang semata-mata ikut hawa nafsu mereka tanpa petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan semua, dalam hadis Nabi SAW sebut di antara kebinasaan yang berlaku pada manusia adalah hawa nutaba, iaitu dengan sebab hawa nafsu yang dia ikut. Dalam hadis sebut itu kan, di antara benda yang menyebabkan manusia dibinasa oleh Allah Ta'ala kerana hawa nutaba, kerana hawa nafsu yang dia ikuti. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut satu cerita, tuan-tuan, bagaimana nafsu ni telah merusak, hawa nafsu telah merusak satu orang yang alim pada masa Bani Israel dulu. Alladzina apa dia ni, watlu alaihim ayatina, apa ni, watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fattaba'ahu, apa dia ni, ayatina fasalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Allah Ta'ala sebut satu orang alim, tuan-tuan semua, orang alim yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dia dirusak dengan sebab apa bukan tu. Rusak hidup yang pertama sekali ialah apa dia ni, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Kan orang alim itu pada masa dulu, tapi dia telah dirusak dengan wakal. Pertama sekali ialah kerana dunia. Yang kedua ialah ikut hawa nafsu. Kan itu di antara menyebabkan dia rusak. Maka Allah Ta'ala bandingkan dia orang, saya kata ulai kepada dia ni, apa dia ni, kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Orang macam ni adalah Allah Ta'ala banding macam anjing kalau orang yang bertuhankan hawa nafsu ni. Itulah yang direkod dalam Quran, satu peribadi yang alim tapi dia jatuh hidup dia ni dengan sebab apa? Dia telah dikontrol oleh hawa nafsu dia dan keduniaan. Sebab itulah tuan-tuan, dalam cerita yang kita bincang, hadis ayat yang kita baca pada pagi itu juga lah. Dia orang Quraisy ni, walaupun dia tengok kebenaran yang begitu hebat sekali dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam semua sudut dia tak nengkar sikit apa. Kan? Yang dia orang talak ni adalah ayat tadilah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, adalah apa dia ni, kerana dia orang itu puja ataupun dia orang itu bertuhankan nafsu mereka. Maka Tuhan sebut, dia kata tidaklah orang paling sesat sekali, kan, orang paling sesat sekali adalah orang ikut hawa nafsu dia. Akhir sekali Allah Ta'ala sebut, innallaha la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan bagi taufik, tidak akan bagi hidayah kepada dia ni, tidak bagi hidayah, tidak bagi jalan petunjuk kepada orang zalim, orang syirik ataupun orang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul ayat ni tetap sebagai isyarat kepada kepada kafir Quraisy lah. Dia tak beriman kepada Nabi ni, ada sebahagian daripada dikatakan zalim. Bila orang zalim ni, kesan dia Tuhan tak bimbing dalam kehidupan dia, kan. Sebab itulah mana-mana masyarakat, mana-mana pemimpin yang ada sifat-sifat dia ni, dipimpin dia tak gilman dah lah.
kan, tak sampai pada destinasi yang sepatutnya lah. Sebab Tuhan kata kepada innallaha la yahdi al-qaumaz zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bagi hidayah, tidak akan bagi petunjuk kepada kaum yang zalim. Itulah tentu semua ayat ini kerana ajar kita. Pertama sekali kita diajar supaya usaha elok betul-betul daripada kezaliman. Sebab kezaliman ini tidak akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang zalim tidak akan Allah Taala bimbing dia orang, tidak akan tunjuk jalan yang betul kepada dia orang. Satu masa saya pernah jumpa satu orang Arab. Orang Arab ni tentu semua dia terlibat negara dia, orang Islam ni. Kan? Pemimpin menjahat semua, zalim semua lah. Dia sebut ayat ni, kata tak apa, dia kata aku tak heran, kata dia. Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, innallaha la yahdi qaumaz zalimin. Kan, satu masa dia tak ke mana pun, dia tak boleh bawa negara ke mana pun. Kan, sebab usaha dia tu tak dibimbing, tak dibawa jalan yang betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul lah tentu semua dalam kehidupan kita pun gitulah kan. Kalau kita ada sifat zalim ni, maknanya yang penting sini dia kata la yahdi. Allah Ta'ala tidak bimbing, Allah Ta'ala tidak tunjuk jalan yang molek, Allah Ta'ala tidak bagi cahaya dalam kehidupan dia orang. Itulah apa dia ni besarnya dia panggil kesan negatif kezaliman ini, satu benda cukup-cukup tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa katalah tentu semua untuk pagi ini, insya-Allah untuk akan datang ni kita akan bincang tentang apa dia ni Quran diturun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beransur-ansur kan. Lepas daripada kita bincang Nabi Musa AS tadi, kemudian insya-Allah untuk akan datang kita akan bincang tentang Allah Ta'ala turun Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berbeza dengan kitab-kitab dulu. Kitab dulu turun dalam keadaan sekaligus, tapi Al-Quran diturun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan munajjaman, dalam keadaan beransur-ansur, dan ada hikmah dia. InsyaAllah kita akan bincang dalam pertemuan kita akan datang. Semoga apa yang kita bincang pada hari ini terus semua insyaAllah diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa dia ni, moga-moga kita dapat bina kehidupan kita beradaskan kepada panduan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita berjaya, kita dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk hari ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada kalimat saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an hum ahluka khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna wa aslih anfusana waj'al Qur'an akhlaqana. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw